Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam transformasi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang dikasihi berada dalam keadaan yang sihat. Kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan fasa yang keempat yang memaksa kita untuk melaksanakan tugasan di rumah. Baiklah murid-murid yang dikasihi, cikgu percaya banyak tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru kamu sempena musim PKP ini, antaranya tugasan melalui Google Classroom. Bagi murid-murid yang mempunyai peranti, kamu bolehlah cuba untuk mengakses ke dalam laman Google Classroom. Yang tiada peranti tidak mengapa, jangan khawatir. Baiklah, dalam pada itu, cikgu ada menerima beberapa laporan tentang kesukaran murid untuk login ke dalam Google Classroom dan rata-ratanya menghadapi masalah yang sama. Di sini, cikgu sediakan beberapa tips mudah-mudahan dapat membantu ibu bapa khususnya murid-murid untuk mengakses ke laman Google Classroom. Sebelum itu, kita kena kenal pasti pengguna Chrome di rumah. Mungkin terdiri dari ayah, ibu, abang, kakak dan akhir sekali kamu sendiri. Kenapa guna Google Chrome ya? Tak boleh ke guna Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer? Baiklah, jawapannya ialah kerana kita hendak melayari Google Classroom jadi lebih kompatibel ataupun lebih lancar sekiranya kita memilih Chrome berbanding dengan browser yang lain. Baiklah, kita pergi ke tips yang pertama iaitu browsing as a guest. Okey, seperti biasa, klik pada ikon Google Chrome, kemudian paparan ini akan muncul. Fokus pada anak panah, perhatikan profil di sebelah kanan atas skrin anda. Klik pada gambar profil tersebut. By default, profil yang akan keluar ialah akaun Gmail. Rujuk pada link email yang dibulatkan. Langkah yang seterusnya, klik Guest. Apabila paparan "You are browsing as a guest" muncul, typekan moe-dl.edu.my di dalam Omnibox, kemudian tekan Enter. Ini ialah paparan portal Digital Learning. Langkah yang kelima, klik Log Masuk. Langkah keenam, masukkan ID. Pastikan ID yang belakangnya ada moe-dl.edu.my ya. Langkah berikutnya, masukkan password. Kemudian pilih menu murid. Langkah yang ke-9, pilih aktiviti. Kemudian pilih Google Classroom. Tahniah kerana anda telah pun berjaya ke paparan Google Classroom. Seterusnya kita pergi ke cara yang kedua iaitu incognito. Okey, macam mana cara nak pergi ke incognito? Apabila kita klik pada browser Google Chrome, tekan Shift, Ctrl dan N serentak. Ya, apabila kita tekan serentak, maka paparan incognito yang belakang background yang warna hitam akan muncul. Okey, seterusnya ulang langkah 4 yang tadi tu, typekan moe-dl.edu.my di dalam Omnibox dan kemudian tekan Enter. Langkah yang berikutnya sama macam tadi ya murid-murid, masukkan ID, masukkan password dan seterusnya sehingga berjaya ke paparan Google Classroom. Okey, kita dah pun sampai ke tips yang ketiga iaitu mengurus pengguna Chrome yang pelbagai. Okey, tips ni paling penting. Kenapa saya kata penting? Kerana ini dapat membantu untuk memudahkan murid login ke dalam Google Classroom pada masa akan datang. Perhatikan pada skrin, dalam laptop ini, laptop saya ada 8 users yang berbeza. Ada 8 profil ya, ada personal iaitu email Gmail, ada yang rasmi, ada sekolah dan ada juga untuk kelab dan ada juga profil untuk murid atau iaitu anak saya lah.
Jadi setiap kali apabila anak saya nak login ke dalam Google Classroom, dia hanya klik profil dia. Dia tak kacau profil saya. Okey. Okey, mari kita beralih ke tutorial bagaimana untuk menambah pengguna di dalam Chrome. Caranya ialah klik pada Google Chrome, kemudian klik pada profil, pilih add dan masukkan nama. Okey. Kemudian kita pilihlah ikon mana yang sesuai. Ada banyak pilihan ya. Okey, kalau kita klik dekat create a desktop shortcut for this user, maknanya kita nak dia keluar dekat paparan desktop kita. Kalau tak nak, kita untick sajalah. Dan kemudian tekan button add. Pilih already a Chrome user sebab memang kita dah ada email. Kemudian macam biasa masukkan ID murid. Okey. ID yang belakang dia ada moe-gl.edu.my. Kemudian tekan next. Masukkan password. Tekan next. Klik link data. Yes, I'm in. Okey, perhatikan pada profil di atas. Ini memang profil MOE murid ni ya. Gambar pun dia dah tukar. Memang saya suruh dia tukar gambar supaya next time dia tahu nak pilih mana satu. Tips untuk tak salah pilih akaun. Bila dia letak muka dia, dia tahu nak pilih mana satu. Sebab tengok kat sini banyak users kan. So untuk avoid kesalahan memilih akaun, dia klik saja muka dia. Okey, seterusnya kita nak buat shortcut. So next time dia tak payah type panjang. Okey, typekan moe-gl.edu.my. Kemudian kita ambil URL ni, Ctrl C untuk copy. Pergi tab sebelah. Dia dah buat satu ni ya. Tak apa, kita buat lagi satu. Title Portal Digital Learning PDL, dan paste, Ctrl V untuk paste link itu tadi. Okey. Okey, yang ni kita remove lah. Klik dekat button titik 3 tu, kemudian pilih remove. Okey, seterusnya kita nak buat shortcut untuk Google Classroom. Pilih ID, murid, aktiviti, Google Classroom. Panjang kan jalan dia kan. Jadi copy URL ke atas ni. Okey, copy URL ke atas ni. Ctrl C, kemudian add shortcut, tajuk, masukkan Google Classroom, pastekan link di bawah tu. Okey, done. Okey, kalau kita tutup, kita klik balik PDL, dia akan membawa ke portal ni. Okey, macam biasa log masuk, klik email, dah sampai. Okey, klik murid. Okey, boleh pilih nak buku teks digital ke, aktiviti, ni quizzes ada, Padlet ada. Okey, kemudian kita try shortcut Google Classroom. Bila kita klik, apa jadi? Dia terus ke paparan Google Classroom. Okey, mudah kan?
Okey, kalau nak tambah apa lagi shortcut, contohnya Google Drive, kita klik dekat 9 dots tu, klik Google Drive, ambil link tu sahaja. Ya, macam tadi, Ctrl C untuk copy. Kemudian kita add shortcut, type Google Drive dan paste link, Ctrl V. Okey. Dah siap. Okey, di sebelah kiri kanan ini ialah Google Apps, ya. Okey, nak log out, klik tab tu, pilih profile dan sign out. Begitu juga dengan Google Classroom, pilih profile dan sign out. Ini kita boleh exit saja. Okey, dah selesai. Cuba kita try lagi sekali. Okey, pilih profile murid tadi. Ini adalah shortcut yang kita dah buat. Pilih Google Classroom. Tengok email kita dah ada kat situ kan? Klik saja dan masukkan password sebab kita dah log out tadi. Jadi bila nak log in balik, dia tanya password lah. Masukkan password murid tadi. Okey, kalau kita tak log out, memang dia terus masuk ke Google Classroom. Tapi saya advise untuk log out untuk security purposes lah, ya. Okey, klik next. Terus dibawa ke paparan Google Classroom. So dapat menjimatkan masa murid lah. Tak adalah nak login saja sampai 5-6 minit kan. Okey. Okey, itu dia perkongsian how to manage multiple users. Dan kelebihan nampak tak dekat situ, rujuk pada arrow tu semua ditunjuk dekat Chrome dekat bawah tu. Saya buka 4 user dalam masa yang sama, ya, kerana dia profile yang berbeza. Yang saya buka keempat-empat, makna kata tak payah nak log out, nak log in email A, nak log out, log in email B dan seterusnya. Makna kata kalau nak buka email keempat-empat profile ni saya boleh buka email, tak ada masalah. Okey, baiklah. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.